Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berikut merupakan isi kandungan untuk tajuk kumpulan kami, iaitu tabik urus dalam menangani isu kemiskinan. Hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Izzatul Aliyah binti Mazan, 2021831902. Saya dan ahli-ahli kumpulan saya telah ditugaskan untuk mencari beberapa info berkaitan tabik urus dalam menangani isu kemiskinan. Jadi apa yang kita boleh lihat, kadar kemiskinan di dalam Malaysia ini meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, dalam membendung perkara ini dari berlakunya peningkatan dan mendapat impak-impak yang buruk, kita perlulah mencari jalan dalam menangani isu ini. Sebelum itu, tabik urus untuk menangani isu kemiskinan ini adalah untuk membantu sesiapa yang tidak berkemampuan dari segi kewangan yang bertujuan agar dapat meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Oleh itu, tabik urus ini bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam negara agar rakyat dapat hidup dengan makmur dan sejahtera dengan pertolongan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam tabik urus ini. Tabik urus ini juga akan membantu untuk memulihkan negara terutama dari segi ekonomi serta sosial supaya sentiasa stabil dan maju. Tabik urus ini juga untuk memastikan negara sentiasa dalam keadaan terkawal dan dapat mengelakkan daripada berlakunya kacau balau dalam negara serta tidak dipandang rendah oleh negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, kerajaan juga menganggarkan bahawa jumlah kemiskinan isi rumah di Malaysia telah meningkat daripada 405,000 pada 2019 kepada 640,000 pada tahun lepas. Oleh hal demikian, prakasa yang dimainkan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan dan NGO iaitu Badan Bukan Kerajaan amat dititik beratkan. Bukan sahaja mereka juga, tetapi diri kita sebagai individu sendiri juga boleh membantu dalam menangani isu ini. Seterusnya adalah pengenalan. Tabik urus ini adalah untuk menyelesaikan satu masalah demi hala tuju yang ditetapkan. Pihak utama atau pihak yang bertanggungjawab akan cuba untuk mencari alternatif terbaik untuk satu masalah seperti membasmi kemiskinan demi matlamat pihak bertanggungjawab. Mereka juga akan berbincang apa yang akan berlaku pada masa jangka panjang dalam tabik urus ini. Antara ciri-ciri yang harus ada dalam tabik urus yang baik adalah adil dalam melaksanakan tugas. Hal ini kerana terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan kerja mereka dengan adil. Perkara ini sama juga dalam kerajaan. Jika tidak ada keadilan dalam sistem tersebut, maka tabik urus itu gagal. Selain itu, kes rasuah juga punca ketidakadilan ini berlaku. Malaysia merekodkan penurunan dalam indeks persepsi rasuah 2021 buat 2 tahun berturut-turut apabila jatuh 5 anak tangga kepada kedudukan 62 daripada keseluruhan 180 negara. Ini menunjukkan barah rasuah terus membara dengan mencekam kehidupan rakyat. Malah boleh dikatakan semakin serius serta menjadi sukar untuk dikawal. Oleh itu, keadilan dalam sistem tabik amat penting agar semua rakyat dari semua golongan diberi layanan yang sama adil tanpa mengira harta atau wang yang banyak. Oleh hal demikian, setiap sistem tabik atau tabik urus haruslah dijalankan dengan amanah agar dapat mencapai apa yang diinginkan semesti dalam mentadbir negara. Tabik urus yang baik dapat mewujudkan keharmonian dan keamanan dalam negara serta rakyat berasa bersyukur kerana mempunyai sistem mentadbir yang efektif dan dapat membantu rakyat. Rakyat juga dapat melibatkan diri dalam sistem kerajaan demokrasi seperti mempunyai hak untuk bersuara apabila terdapat isu yang diutarakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Nabila. Dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yasmin Sofia binti Rizal dan nombor ID matrik saya ialah 2021842188. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi kepercayaan kepada saya untuk membentangkan isi yang seterusnya berkaitan dengan isu semasa. Isu semasa yang pertama ialah kesan pandemik beri dan musibah haru kemiskinan bandar.
Berdasarkan laporan daripada Berita Harian, kemiskinan bandar dapat dirumuskan seperti ketidakstabilan pendapatan isi rumah, perumahan berkualiti rendah, diskriminasi dan kemudahan terhad kepada pasaran buruh secara formal, terutama kaum wanita dan kumpulan etnik tertentu. Hal ini kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membasmi pola kemiskinan penduduk bandar dalam pakej kerangsangan ekonomi prihatin rakyat. Isu yang kedua pula, kadar kemiskinan negara meningkat 84% pada tahun 2020. Berdasarkan kenyataan media dari Sinar Harian menjelaskan mengenai kadar kemiskinan negara meningkat sebanyak 84% pada tahun 2020 berbanding pada tahun 2019 iaitu sebanyak 56%. Hal ini terjadi kerana kesan daripada penularan jangkitan COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada seluruh negara. Isi yang seterusnya ialah pencapaian 100 hari Kerajaan Komunitas Basmi Miskin 3 tambah baik punca pendapatan. Objektif utama program ini dilaksanakan bagi membasmi kemiskinan tegar serta golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Antara contoh inisiatif yang dilaksanakan oleh beliau ialah menubuhkan Poverty Circle iaitu unit kemiskinan yang dianggotai kumpulan perbincangan bulat antara kerajaan, Pertubuhan Masyarakat Sivil SCO, badan-badan korporat, ahli akademik dan individu yang disegani untuk berkongsi amalan terbaik dalam menangani kemiskinan. Isu yang terakhir ialah pendidikan golongan B40 tidak terabai. Hal ini menjelaskan bahawa kerajaan memastikan pelajar daripada golongan B40 tidak terlepas daripada mana-mana pelajaran di sekolah walaupun kelas di atas talian. Pandemik yang berlaku telah memberi impak yang besar kepada semua golongan, terutama masyarakat B40. Hal ini telah menyukarkan pelajar untuk mengikuti pelajaran seperti di sekolah kerana peralatan teknologi yang tidak mencukupi serta tidak mempunyai pencapaian internet yang laju. Assalamualaikum, nama saya Ain Zulaika binti Husin. Nombor metrik saya ialah 2021650012. Di Malaysia, isu kemiskinan sentiasa berlaku. Namun, kebanyakan orang menganggap perkara ini tidak penting kerana mereka tidak berada di tempat orang tidak berkurang nasib baik itu. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada berlakunya isu kemiskinan. Antaranya ialah tahap pendidikan yang rendah. Hal ini dilihat biasa namun ia menjadi halang kepada seseorang individu itu jika individu itu hanya mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Seperti yang kita tahu pada masa sekarang, untuk bekerja, pendidikan adalah menjadi perkara utama yang dilihat. Buktinya, kebanyakan tempat yang menawarkan pekerjaan ataupun jika seseorang ingin memohon pekerjaan di tempat itu, pihak majikan pasti akan menanyakan tentang kelayakan akademik mereka di sijil tertentu iaitu sijil pelajaran Malaysia, SPM, sijil diploma dan lain-lain. Ada individu yang tidak mampu menghabiskan pelajaran walaupun di sekolah menengah. Hal ini kerana masalah yang dihadapi seperti kekurangan wang dan menjaga keluarga sakit. Oleh kerana tiada pilihan, mereka terpaksa mencari kerja dengan orang yang lain untuk menyara kehidupan. Kebanyakan dari mereka adalah golongan B40. Kesannya ramai individu menganggur hingga menjadi miskin. Seterusnya, faktor kemiskinan ialah kos sara hidup yang tinggi. Ia memberi kesukaran kepada masyarakat yang untuk memperolehi wang yang lebih. Tambahan wang yang ada hanyalah untuk membeli barang keperluan. Namun barang keperluan sekarang harganya menjadi meningkat dan menjadi mahal. Ini memberi kesan terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah. Mereka tidak pilihan dengan terpaksa membeli barangan itu juga demi kelangsungan hidup. Itu sahaja faktor berlakunya kemiskinan ialah rakyat dibuang kerja dan terpaksa berhenti kerja. Seperti yang kita tahu, kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 sejak tahun 2020. Ini menyebabkan banyak pihak terjejas, terutamanya sektor pelancongan dan sektor pekerjaan. Oleh itu, ramai pekerja dibuang kerja kerana majikan tidak mampu membayar gaji mereka disebabkan tempat bekerja mereka tidak beroperasi. Kemiskinan juga berlaku kerana perbuatan pekerja sendiri. Mereka dipaksa berhenti kerja kerana sikap mereka yang malas dan mementingkan diri. Contohnya, mereka lewat ke kerja dan berehat melebihi masa. Kesannya mereka dibentingkan kerja dan hidup dalam kemiskinan kerana tiada lagi pendapatan yang diperolehi seperti sebelum ini. Faktor kemiskinan ialah peluang pekerjaan yang terhad kerana majikan lebih memilih memberi pekerjaan kepada pekerja asing dari negara seperti Bangladesh. Sebagai contoh, majoriti pekerja di kilang atau tempat pembinaan ia adalah pekerja asing. Ini kerana pekerja asing tidak memilih atau meminta gaji yang tinggi berbanding pekerja tempatan. Ini menyebabkan majikan memilih mereka kerana dapat menjimatkan wang. Ini menyebabkan ramai pekerja tempatan suka mencari pekerjaan di banyak tempat. Akhir sekali, kurang keperhatian daripada pemerintah menyebabkan berlakunya kemiskinan.
kemiskinan. Tugas pemerintah ialah bertanggungjawab memerhatikan rakyat hidup dengan baik, namun pemerintah leka dan kurang mengambil berat, terutamanya kepada mereka yang hidup di kawasan seperti mereka. Ramai daripada mereka dianggap tidak wujud, tetapi mereka lah yang memerlukan bantuan. Ada dari mereka yang terpaksa mengemis di jalanan, malahan lagi memprihatinkan ada yang mengemis walaupun mereka masih kanak-kanak. Mereka juga terpaksa tidur di tepi jalanan kerana tiada tempat untuk tinggal dan hidup dalam kemiskinan. Kesimpulannya, kurang keprihatinan daripada pemerintah menyebabkan berlakunya kemiskinan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Jaafar, 2021816226. Saya membentangkan tentang kesan yang berlaku disebabkan oleh isu kemiskinan. Kesan yang pertama ialah isu kemiskinan mampu mengancam kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam kalangan masyarakat perlu diambil berat untuk mengelakkan daripada berlaku penindasan maupun pergaduhan. Sebagai contoh, golongan kaya menyalahgunakan kuasa mereka dengan menindas golongan miskin. Sememangnya, hal ini perlu dielakkan bagi memastikan golongan miskin tidak terasa terhina dan terancam. Seterusnya, isu kemiskinan juga mampu meruntuhkan akhlak dan peribadi seseorang. Hal ini berlaku disebabkan oleh golongan miskin yang terdesak dan lebih terdorong untuk bertindak melakukan perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, mereka melakukan aktiviti jenayah seperti mencuri dan sebagainya. Perkara ini telah menyebabkan imej peribadi mereka terjejas serta menentukan akhlak mereka. Bukan itu sahaja, isu kemiskinan juga boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Hal ini kerana golongan miskin kehilangan sumber pendapatan yang telah menyebabkan kesukaran mereka untuk mendapatkan sumber makanan dan minuman yang bersih. Sebagai contoh, mereka tinggal di kawasan yang persekitarannya tidak bersih. Hal ini telah menyebabkan kepada berlakunya pelbagai penyakit. Di samping itu, menjejaskan ekonomi negara juga merupakan salah satu kesan daripada isu kemiskinan yang berlaku. Isu kemiskinan bukan sahaja menjejaskan kehidupan masyarakat, malah ia juga menjejaskan pembangunan ekonomi negara. Perkara ini berlaku disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan kerajaan dalam membendung isu kemiskinan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, pihak kerajaan menampung kos perbelanjaan yang besar untuk melaksanakan program membasmi kemiskinan. Terdapat banyak langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mentadbir urus menangani isu kemiskinan. Antaranya ialah dengan memberi peluang pekerjaan yang lebih meluas terhadap rakyat sendiri. Seperti yang kita lihat, pengangguran merupakan salah satu punca kepada kenaikan kadar kemiskinan. Oleh itu, dengan peluang pekerjaan, para penganggur akhirnya meraih pendapatan dan berusaha untuk memajukan diri sendiri daripada terus menjadi penganggur yang menyebabkan kadar kemiskinan negara semakin meningkat. Langkah yang perlu diambil ialah kerajaan perlu menyediakan bantuan pendidikan kepada seluruh rakyat mereka dari peringkat awal pendidikan sehingga peringkat yang lebih tinggi. Hal ini kerana untuk memastikan setiap rakyat mempunyai pendidikan, ilmu dan kemahiran dalam kehidupan mereka, kerana dengan itu dapat membantu mereka. Seperti yang kita ketahui bahawa meraih punca pendapatan boleh didapati dengan bekerja. Untuk mendapatkan pekerjaan, mereka memerlukan pendidikan dan kemahiran untuk melakukan kerja dan meraih keuntungan daripada hasil mereka. Oleh itu, saya percaya langkah ini dapat menangani isu kemiskinan. Langkah seterusnya ialah dengan menaik taraf golongan miskin. Kerajaan mempunyai sumber kewangan diterima daripada hasil ekonomi sebagai contoh. Hasil tersebut sedikit sebanyak perlulah dilaburkan juga kepada rakyat, lebih-lebih lagi golongan miskin kerana mereka mempunyai hak. Sebagai contoh, kerajaan telah mewujudkan pembangunan asnaf seperti zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM. Bantuan seperti ini memberi kesan yang baik terhadap golongan miskin kerana mereka menerima bantuan kewangan untuk mereka meneruskan kehidupan tanpa rasa terbeban dan secara tidak langsung menolak mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Langkah yang terakhir ialah kerajaan memperkenalkan program-program masyarakat. Program ini dapat sokongan bantuan bersama daripada rakyat dan NGO dalam membantu antara satu sama lain. Sebagai contoh, program Bersamamu yang menyediakan bantuan dalam bentuk kewangan dan makanan untuk membantu golongan asnaf ataupun golongan miskin. Dana yang terkumpul didapati daripada kutipan derma masyarakat yang ingin membantu dan beberapa dana daripada NGO yang terlibat. Langkah ini menjadikan golongan miskin tidak merasa tersisih dan mengurangkan beban mereka menanggung keperitan kemiskinan seorang diri. Isi seterusnya ialah nilai etika berkenaan tadbir urus dalam menangani isu kemiskinan. Yang pertama ialah kepimpinan.
Seseorang pemimpin bertanggungjawab dalam memimpin sesebuah kerajaan seperti mana Datuk Seri Mustafa Mohamad dengan sifat kepemimpinannya berusaha untuk memulihkan dan memastikan kemampuan ekonomi dan komitmennya dalam membasmi kemiskinan di Malaysia. Setiap negara memerlukan seseorang pemimpin seperti tersebut agar negara kekal maju dan stabil dari segi ekonomi dan sosial. Seterusnya adalah kesyukuran. Masyarakat berasa bersyukur atas pertolongan dan ihsan daripada seseorang pemimpin negara dalam menyelesaikan masalah mereka. Contohnya, rakyat Malaysia sangat bersyukur apabila Menteri Kabinet memenuhi sasaran Perdana Menteri dalam mencapai tahap 90% KPI 100 hari bagi membasmi kemiskinan di Malaysia. Yang seterusnya ialah kegigihan. Kegigihan masyarakat dalam meningkatkan kos sara hidup mereka. Misalnya, rakyat berusaha gigih mencuba pelbagai inisiatif untuk menampung kos hidup mereka kesan daripada pandemik 19 dengan mengurangkan perbelanjaan, menggunakan simpanan, meminjam dan menggadaikan aset mereka. Hal ini menunjukkan masyarakat berusaha sebaik mungkin untuk meneruskan hidup walaupun pilihan mereka terhad. Dan yang seterusnya ialah bekerjasama. Suatu kumpulan bekerjasama dengan badan NGO bagi mengatasi masalah kemiskinan rakyat. Contoh kumpulan Himpunan Malaysia yang lebih baik bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mendapatkan input bersama-sama bagi mengatasi isu membabitkan rakyat. Dan yang terakhir ialah amanah. Kementerian Kewangan menjalani tugasnya dalam menguruskan belanjawan negara pada setiap tahun. Menerusi Belanjawan 2021, antara inisiatif yang diberi kepada golongan B40 ialah membantu murid dan pelajar Universiti B40 adalah pelaksanaan projek rintis pemberian komputer riba kepada 150,000 pelajar B40 oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC melalui tabung cerdik dengan dana berjumlah RM150 juta. Keamanahnya telah membantu ramai pelajar untuk belajar secara di atas talian. Bukan sahaja kerajaan yang boleh memainkan peran kasar dalam menangani isu ini, malah individu dan kalangan rakyat juga boleh membantu untuk mengurangkan isu ini dari berlaku di dalam negara. Individu boleh memainkan peranan mereka untuk menggalakkan diri mereka untuk menyertai aktiviti sukarelawan. Terdapat pelbagai program yang diadakan oleh kerajaan atau masyarakat setempat yang berkaitan dengan aktiviti sukarelawan. Perkara ini bukan sahaja memberi manfaat kepada orang lain, malah terhadap diri sendiri juga. Penyertaan dalam aktiviti sukarelawan boleh dilakukan dengan menyertai melalui agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Manakala dari segi masyarakat pula, mereka boleh membantu orang terdekat yang terlibat dalam masalah kemiskinan. Sebagai contohnya, jiran yang mengalami kesusahan dalam ingin membeli barang keperluan seperti bahan mentah. Oleh itu, setiap individu dalam masyarakat boleh membantu dengan mendema barang yang mereka memerlukan ataupun membantu dengan memerlukan duit untuk mereka tampung hidup mereka. Walaupun belanda bangsa, tetapi kita tetap dalam satu negara. Maka kita haruslah bersatu teguh apabila seseorang mengalami masalah serta elakkan diri dari sifat perkabuman. Seterusnya, calangan dalam menangani isu kemiskinan dari segi agama ialah mengelakkan diri daripada amalan riba. Dalam kalangan masyarakat semestinya ada yang mengamalkan riba atau pinjaman. Tetapi amalan riba ini terdapat perkara negatifnya, iaitu mengubah cara berfikir dan merosakkan akal setiap individu serta menjadikan seseorang itu lebih malas bekerja. Hal ini membuatkan mereka menganggap mendapatkan duit itu perkara mudah saja tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja. Tetapi riba ini akan memberi pelbagai impak buruk kepada mereka pada masa akan datang. Akhir sekali, cadangan dalam menangani isu kemiskinan dari segi negara. Negara boleh menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi bagi membolehkan semua rakyatnya mencari rezeki. Hal ini dapat membantu rakyat untuk meneruskan hidup demi mencari sumber rezeki yang halal. Dalam peranan negara ini, rakyat dapat mengelakkan diri daripada mencari sumber haram seperti berjudi. Kes judi dalam negara juga dapat berkurang kerana rakyat mudah mendapat pekerjaan dalam negara ini. Bukan itu sahaja, negara menjadi lebih maju dan mempunyai sumber tenaga kerja yang banyak. Ekonomi juga menjadi bertambah baik dan maju. Kesimpulannya, semua pihak terdapat peranan mereka masing-masing dan tidak kira peranan mereka besar ataupun kecil, tetapi mereka bertanggungjawab untuk menjalankannya. Oleh itu, kita perlulah bersama-sama mengharungi kedatangan pada masa akan datang.